Assalamualaikum. Hai, saya Suryati dari Suryati Homeopati. Okey, berpengalaman lebih 20 tahun membantu merawat pesakit dengan memfokus kepada keseimbangan tubuh, kan? Jadi keseimbangan sistem tubuh. Selalunya bila sistem tubuh yang tak seimbang akan mewujudkan pelbagai jenis penyakit lah. Ketidakselesaan dalam tubuh kita, rasa tak selesa, dan bagi yang mengalami alahan kepada makanan, lepas tu gatal hidung, telinga, rasa macam tak selesa, kerap bersin pagi-pagi, kadang-kadang rasa macam tak boleh nak makan itu dan inilah. Kadang-kadang bila alah kepada makanan seafood, ada juga yang alah kepada ayam, ada juga yang alah kepada cuaca, kan. Jadi macam-macam bila terjadi ketidakseimbangan pada tubuh akan mengakibatkan macam-macam ketidakselesaan. Okey, hari ini saya nak bercerita pasal pengalaman saya sendiri dalam membantu merawat pesakit mengalami masalah, orang utara kata masalah simpul mengkarung. Kalau ada orang biasa orang kata, kalau dalam bahasa Inggeris kata cramp, dan ada juga yang mengatakan orang-orang selatan kata sakit kejang, kan, macam rasa tak selesa lah. Selalunya terjadi apabila malam hari dan rasa tak selesa. Bila kita tidur, tiba-tiba kita rasa kaki kita kejang dan rasa sakit sangat-sangat. Kita rasa tak selesa, kan. Lepas tu ada juga yang saya tengok, hai Aisyah, Assalamualaikum. Ada juga yang saya tengok masalah kejang ni sangat teruk sehingga dia non-stop, dia terus keras macam tu. Dia terjadi kepada dia orang dewasa, bukan pada kanak-kanak. Kanak-kanak ni dia yang tu dia masalah fit apa semua, kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Aisyah. Okey. Terima kasih kerana menonton. Okey. Lepas tu kejang ni disebabkan oleh, bagi saya lah, jadi banyak juga yang datang kepada kami ni selalunya dia ada yang sangat teruk sehingga dia non-stop, dia tarik kaki dia tarik tangan dia, memang tak boleh kontrol. Yang tu yang paling teruk yang pernah datang kepada kami lah. Dan bila urut dia rasa sedikit selesa. Dia rasa sedikit selesa lah, dia katakan. Tapi lepas tu jadi semula. Dan terutama sekali malam, setiap kali malam jadi, ataupun kadang-kadang tiba-tiba duduk-duduk pun jadi. Okey, pengalaman saya pernah ada satu, saya rasa kejang bila saya pernah okey, Ummu Qasim, Assalamualaikum. Adi, okey, Assalamualaikum, terima kasih. Okey, saya pernah alami kejang apabila selepas saya operate, saya melakukan pembedahan anak pertama. Okey, masa anak pertama tu saya rasa apabila saya makan, bila saya batuk, dia akan cramp di perut. Yang tu dia berlaku selepas kecederaan lah. Maksudnya apabila kita berlaku kecederaan, kita melakukan operation, pembedahan, dia itu agak lama lah saya lalui masa tu, kan. Masa tu saya tak tahu nak buat macam mana. Dan yang tu saya rawat dengan ubat homeopati lah. Okey, tapi kebanyakan kejang yang biasanya dia boleh dibantu apabila cukup pengambilan air yang kita minum. Maksudnya kalau air tu kita minum 25 kilo, berat badan 1 liter air. Jadi kita cuba dapatkan kata berat badan kita berapa dan cuba dapatkan air yang cukup. Maksudnya air kosong, bukan air manis, bukan apa. Air plain water saja. Lepas tu kurangkan air bergula. Lepas tu kurangkan pedas, kurangkan masam. Yang tu pengalaman saya. Maksudnya selalunya dalam kebanyakan kes hanya cukup dan tanpa ubat, dan insya-Allah dia selesai. Kan. Ada juga yang mengatakan okey, dia makan pil kalsium, dia kata okey. Kan, dia kata okey. Tapi apa pengalaman saya, ada juga yang makan pil kalsium, dia kata makan susu berkalsium, dia rasa lebih sakit. Jadi saya tak tahu. Masing-masing ada pengalaman. Yang tu ikut pengalaman masing-masing lah. Dia kata ada kalsium bantu, ada yang kata tidak, kan. Jadi bagi saya yang duduk dengan dalam bidang ni dalam selama 20 tahun lebih ni, saya tengok selalunya sangat simple. Maksudnya orang yang kurang minum air memang tak cukup. Terutamanya dia akan jadi waktu Ramadan macam ni lah. Sebenarnya bila kita bulan Ramadan ni, kita selalunya bila berbuka, kita minum air kosong. Kita tak minum air kosong. Tapi kita akan mula dengan air manis. Sedangkan sepatutnya kita makan kurma dulu dan kita minum air manis, minum air kosong. Yang tu saya lebih galakkan lah, sebab itu pengalaman saya lah. Kan, minum air, minum air, Cik Aisyah, minum air putih yang cukup, kurangkan air manis, kurangkan masam, kurangkan pedas.
Sebab kadang-kadang apabila air kosong cukup, badan kita, sebab badan kita asid dah tinggi dah. Saya nak kata proof kata benda ni okey, yang ni sebab asid tinggi dalam badan ke, wallahu alam lah. Tapi selalunya macam tu lah. Orang yang jadi macam ni selalunya memang air kosong dia kurang. Lepas tu dia suka makan benda yang manis ataupun banyak air-air yang berwarna lah. Maksudnya air berteh, kopi, air teh tarik lah, whatever macam tu. Lepas tu memang dia kurang sangat air kosong. Kan nak cukupkan 3 liter. Okey, kalau umur pasal macam ni umur. Kalau puan umur, kalau air kosong kalau air kosong masa Ramadan, kalau saya pun dapat minum 3 liter alhamdulillah. Saya akan buka dengan 500 ml air dan saya akan buka dengan kurma dan lepas tu saya pergi solat. Lepas solat baru saya ambil lagi air kosong dan kita makan, dan in between dalam kita tarawih tu kita ambil sampai lepas tu kita bangun awal kan, sampai malam dan kita bangun awal. Bila kita bangun awal kita cuba minum lah, jadi dapatkan malam tu saja 3 liter sampai pagi sahur. Kita kena disiplin, memang kena disiplin. Dan saya memang tak minum air manis langsung sebab gula kurma dah cukup dah bagi saya. Sebab kurma pun sebab kita tak buat apa sangat Ramadan kecuali buat kerja berat apa semua, itu lain lah kan. Tapi selalunya Ramadan ni kita lebih lagi PKP ni kan. Kan, ya, minum berulang sehingga cukup air. Tapi kita janganlah kita sekali minum tu banyak. Tidak lalu pun sekali lagi tak nak makan pula kan. Jadi minum sampai kita cukup. Jadi bangun pagi pun InsyaAllah fokus kita kepada air. Bangun pagi air dulu. Yang tu memang yang saya tengok macam tu lah. Memang bukan senang nak disiplin air. Tapi selalunya saya tengok banyak kes-kes yang kadang-kadang tak perlu ubat pun. Maksudnya kalau kita cukup air, cukup apa, kita rasa lebih sihat. Kita rasa kita lebih segar kan. Kalau dapat yang lebih baik lagi, minum kurma tu air buat air nabis. Rendamkan kurma tu dengan air sedikit. Dalam katalah kita nak buka dalam pukul 7.30, 7.20 macam tu. Mungkin dalam pukul 7 di selatan, kita rendam dalam pukul 4, pukul 3 petang tu, rendam air. Jangan lebih daripada 6 jam. Rendam 3 biji kurma, lepas tu kita buatkan air nabis 1 cawan macam tu. Kita akan rasa lebih bertenaga sebenarnya. Jadi masalah kejang ni saya tengok macam tu lah. Okey, yang keduanya selalunya disebabkan oleh kecederaan. Okey, kecederaan yang lama. Maksudnya pernah jatuh terduduk, kan? Okey, Cik. Assalamualaikum. Okey. Jadi kecederaan lama selalu jatuh terduduk, pernah aksiden juga kan? Kan? Okey, memanglah kalau kita memang masih tak nafi, susah memang kita nak lawan nafsu, tapi kita kena disiplin. Kita kena fikir, kan? Boleh minum air manis, bukan tak boleh saya katakan. Okey, Cik Aisyah, bukan kata tak boleh minum air manis, boleh. Tapi tak usah banyaklah. Kalau minum air sampai satu mak besar macam ni, macam mana kan? Maksudnya kita kena minum kadarnya. Lepas tu yang lain air kosong lah. Kalau boleh you minum air kosong, air manis banyak, air kosong memang takkan cukup lah. Saya pun minum juga kadang-kadang kopi apa semua kan, minum kan. Kadang-kadang mengantuk kan. Kita kena minum juga. Maksudnya itu kita manusia. Tapi tak adalah minum sekali banyak macam tu sebab kita kena maintain air kosong. Sebab badan kita ni, kita kena ingat dia puan, badan kita ni dan makanan yang kita ambil kebanyakannya adalah mengandungi racun tau. Kan, mana ada buah-buah apa yang kita makan, sayuran kita. Kalau kita tengok apa semua diorang tanam dengan racun untuk banyakkan kan. Jadi kita kena macam mana kita nak bantu badan kita keluarkan balik kotoran tu kalau tak ada air yang cukup. Maksudnya kita kena faham tau benda-benda macam ni kan. Jadi kalau macam saya memang saya agak kena disiplin lah. Memang not easy, bukan senang sebenarnya, tapi kena paksa bila kita nak sihat ni. Kalau kita tak sihat lagi masalah, especially bagi orang-orang yang pernah aksiden, pernah jatuh, pernah kemalangan, sebab memang dia perlukan. Sebab mungkin masalah tulang belakang dia kan, memang kena paksa lah, dan anak-anak pun memang kena paksa lah. Anak-anak ni kalau daripada awal dia lebih senang lagi daripada awal. Jadi dia tak nak suka air manis dah. Yang ni pengalaman saya dengan anak-anak saya, di mana dia orang tak nak minum air manis, dia tak suka pun air manis. Kan, jadi kita kena memang daripada awal kita kena latih dia. Selepas dia boleh minum air dalam umur dia 6 bulan lebih 7 bulan tu, kita kena latih sikit-sikit minum air kosong, dan kita tak latih dia air manis. Dan memang anak-anak saya tak latih dia minum junk food apa semua kan. InsyaAllah jadi memang lebih senang. Tapi kita yang dah dewasa ni memang agak susah sikit lah. Terutama sekali bila kita dah rasa air macam-macam kan. Jadi saya tengok cucu saya sendiri pun sama, saya tengok dia tak suka air manis.
Dia suka air kosong lagi lah. Air masak macam tu kan. Dia tak nak air manis. Bila kita dah train, macam kita juga diri kita pun. Bila kita dah paksa, dia akan okey lah. Jadi bagi kejang yang apa? Yang teruk lah, kejang yang macam teruk sangat apa semua tu, kadang-kadang sakit daripada pinggang sampai ke bawah, hingga nak berjalan pun tak larat nak jalan. Bila dia jalan dia akan tarik, memang sangat sakit lah. Yang tu memang kita perlukan bagi rawatan untuk kecederaan lama lah. Kena dibantu juga dengan apa remedies yang sesuai untuk kesan kecederaan lama dia. Tapi kalau kata minum air cukup masih juga kejang, yang tu memang kena bantulah dengan remedi yang sesuai. Macam saya dulu masa saya dah minum air cukup, tapi kadang-kadang masih juga. Jadi bila saya batuk terutamanya, dia akan tarik perut saya. Yang tu memang saya bantu dengan ubat remedis lah. Okey. Jadi saya rasa cukup setakat sini perkongsian saya dalam masalah ni, dan insya-Allah saya cuba lagi bagi kongsi pengalaman saya. Yang ni pengalaman saya, dan saya pun tidak pernah, kalau yang datang jumpa saya pun tidak pernah menjanjikan kesembuhan, tapi setakat hari ini insya-Allah kita cuba bantu dan boleh dibantu insya-Allah. Yang penting minum air yang cukup, disiplin diri untuk dapatkan air yang cukup. Okey, lepas tu memang kena paksa, kita tak ada pilihan dah. Lepas tu memang kena disiplin lah, macam mana nak cukupkan sampai pukul lepas sahur. Sampai sahur lah. Daripada buka sampai sahur tu kita kena bagi disiplin kan. Kena duduk letak air. Kalau saya letak air berapa liter yang saya nak tu, saya letak tepi. Sebab tu aktiviti kita dan kita nampak lah benda tu kan. Kita manusia. Tapi kalau kata kita dah tak puasa, lagi senang lah macam tu kan. Okey, saya minta maaf kalau saya salah dan silap atas kelemahan saya, dan jika bermanfaat boleh share insya-Allah. Dan terima kasih kerana sudi menonton. Dan doa saya dan doa kita semua, semoga Allah mudahkan urusan kita dan kita sentiasa dapat redha dan rahmat Allah insya-Allah. Okey, amin. Assalamualaikum.